Jadi mula-mula kita ingin mengetahuilah kerana dapat menguraikan sebanyak apa itu sebetulnya Shell Eco Marathon Asia SEMA bagi penonton kita ni mungkin tidak mengetahui perkara ini. Ya, sebenarnya Shell Eco Marathon Asia ini adalah satu pertandingan yang dianjurkan oleh Shell, dianjurkannya tahun-tahun, yang mana mencabar penuntut kolej-kolej dan universiti di pelosok rantau Asia, Timur Tengah dan juga Australia untuk mencipta, membina dan memandu kenderaan yang tinggi efisien yang berbentuk tenaga dari segi tenaga. Ini adalah dikirakan kenderaan di masa hadapan or cars of the future. Terdapat dua kategori dalam pertandingan ini iaitu prototype dan urban concept. Yang mana di kedua-dua kategori ini ada sebanyak 7 bahan tenaga boleh digunakan yang dari bateri elektrik ke diesel dan juga ke hidrogen. Pada tahun ini, pada Februari hingga awal Mac tahun ini, seramai lebih 120 pasukan dari 17 negara di Asia, Timur Tengah dan Australia telah turut serta. Yang mana negeri Australia, Bangladesh, Oman dan Saudi Arabia telah ikut buat kali pertamanya. Jadi ini satu penyertaan yang agak besar lah. Mungkin dapat bercerita juga mengenai dengan sejarah penyertaan Brunei dalam SEMA ini. SEMA ini tiba ke Asia pada tahun 2010. Selepas 3 tahun diadakan di Kuala Lumpur, ia tiba di Manila pada tahun lepas. Dan kini buat kali ke-6 diadakan juga di Manila pada tahun ini. Alhamdulillah, Brunei buat kali pertamanya turut serta pada tahun 2011 yang mana diwakili oleh 3 pasukan dari Pusat Latihan Mekanik Sekolah Vokasional Sultan Bolkiah di Sepang, Kuala Lumpur. Pada tahun yang sama juga, satu pasukan PLM memenangi pingat di luar trek perlumbaan yang mana dipanggil Perseverance in the Face of Adversity Award. Pada tahun yang seterusnya, tahun 2012, UBD mengikuti pertandingan tersebut buat kali pertamanya. Dan juga pada tahun 2014, UBD berjaya mencapai tangga 10 teratas di dalam bateri elektrik kategori. Dan Alhamdulillah, pada tahun ini sebanyak 4 pasukan telah mewakili negara Brunei kita, iaitu 2 pasukan dari Pusat Latihan Mekanik dan juga 2 dari Universiti Brunei Darussalam yang bertanding di dalam kategori prototype bateri elektrik, biodiesel dan juga hidrogen. Pada tahun ini juga, Alhamdulillah, UBD telah mencapai tangga posisi ketiga dalam kategori hydrogen fuel cell yang mana pada tahun inilah juga ia membuat partisipasinya kali yang pertama. Pencapaian terbaik lah. Pencapaian terbaik. Alhamdulillah. Tahniah. Membanggakan ni ya. Cukup menarik. Betul. Dan kita bersama dengan Zafri. Jadi Zafri kita ingin mengetahui apa masalah ataupun perkara yang paling mencabarlah ketika mengikuti pertandingan SEMA ni. Jadi bagaimana pasukan anda mengatasi cabaran-cabaran dalam pertandingan tersebut? Cabaran-cabaran yang kami hadapi di Manila masa hari lepas ada banyak, tetapi yang boleh saya ingati adalah pada hari kedua dalam pertandingan itu kami mengalami kebocoran hidrogen gas yang tidak pernah kami hadapi ketika di Brunei. Masalah itu bermula pada satu komponen yang dikenali sebagai purging valve. Ia memakan masa selama 1 hari untuk kami memperbaikinya. Dan kalau difikirkan sehari itu mungkin tidak lama, tetapi ketika berada dalam pertandingan itu, dalam sehari itu kami boleh menggunakan masa itu untuk menyelesaikan banyak lagi masalah untuk meluluskan kenderaan kami dalam inspeksi teknikal dan keselamatan. Untuk hari ketiga, masalah kami diwakili dengan pertolongan Technical Inspector Sean, yang mana beliau telah menolong kami dengan sebanyak mungkin kerana ini adalah kali pertama kami menghadapi masalah itu. Dan pada hari seterusnya, Alhamdulillah kami telah meluluskan kenderaan kami dalam pemeriksaan keselamatan dan teknikal. Itu adalah separuh daripada cabaran dan masalah-masalah yang kami dugai ketika di Manila lah. Dan barangkali teknis dan masing-masing dengan peranannya ni Lina, bersama dengan Didi barangkali dapat menceritakan keadaan trek sebagai seorang pemandu SEMA di sana dan juga barangkali perasaan
apabila berada di trek perlumbaan itu? Jadi pada mulanya saya berasa sangat gemetar kerana ianya adalah kali pertamanya berada di trek perlumbaan yang sebenar dan bersaing dengan kereta-kereta yang lain yang dari pelbagai buah negeri. Jadi itu adalah saat yang paling gemetar buat kami sepasukan. Jadinya semuanya membuatkan kami rasa takut ya. Akan tetapi semangat pasukan kami tetap ada. Jadi pada saat-saat kami gemetar, saya juga berasa sangat teruja untuk berlumba dan bersaing dengan negeri yang lain juga. Kenapa? Adakah Didi seorang saja peserta perempuan? Dengan, macam mana ni? Ada lagi peserta perempuan dari luar negeri seperti di Malaysia dan juga Brunei ada kira dari tiga pasukan. Kategori yang Didi ikut serta bagian apa ni? Bahagian hidrogen. Hidrogen yang mencapai tempat ketiga. Tahniah. Ini pembantu cemerlang ni. Jadi bagaimana rasanya bertanding dengan mereka yang paling terbaik di Asia ini? Zafri. Kami berasa sangat berbangga lah kerana dapat mewakili negara Brunei dalam pertandingan ini, lebih-lebih lagi mencapai di antara 3 teratas dalam kategori hydrogen gas buat pertama kali. Seperti yang telah kami buktikan pada tahun ini, walaupun negara Brunei adalah sebuah negara yang kecil, orang Brunei kita boleh dan mampu menyaingi negeri-negeri yang lebih berpengalaman dan berkebolehan. Dan barangkali berbalik kepada Didi sendiri, apakah cabaran semasa berada di trek perlumbaan dan sepanjang mengikuti pertandingan tersebut? Semasa di trek perlumbaan, cabaran datang apabila banyak kereta yang memandu, banyak kereta semasa di trek perlumbaan, seramai 70 buah kereta. Jadi ada kereta yang memandu sangat laju dan juga lambat, jadi ia sangat mencabar bagi saya sebagai pemandu. Sebagai for example macam semasa cornering kami tidak dibenarkan untuk memotong. Jadi ada kereta yang dari luar negeri, diorang memotong semasa cornering. Jadi ia amat membahayakan bagi pemandu yang lain. Boleh ingatlah, ini bukan perlumbaan macam bukan F1 Formula ya. 1. Kelajuannya pun dah selaju ya. batalan ya. Ini ada gambar-gambar dapat ceritakan ni gambar-gambaran ni. Sementara tu. Ini adalah gambar kami ketika di Manila dalam paddock. Ini adalah kereta kami, iaitu Nakhoda yang memenangi tempat ketiga. Dan ini adalah di antara sebuah kereta yang ikut juga serta dari UBD, iaitu bateri elektrik. Berapa buah ni Kereta yang mengikuti dari Brunei ada 4 buah. 2 dari UBD dan 2 buah dari PLM. Ini adalah sebuah daripada PLM. Semua buatan sendiri ni ya? Buatan Brunei. Inilah kereta-kereta masa depan Brunei dibuat oleh mahasiswa-mahasiswi Brunei Darussalam. Dan barangkali terus kepada soalan. Jadi Zafri, macam mana ni perasaan di dalam tekanan yang amat tinggi semasa pertandingan tersebut? Sambil tadi menyaksikan gambar sambil menerangkan. Tekanan pada masa itu adalah sangat-sangat ketat dan serius kerana semua pelajar-pelajar dan penuntut dari seluruh negara telah memperlihatkan kereta-kereta yang mereka buat yang penuh dengan teknologi dan satu cabaran lah. Ya, adalah satu cabaran pada kami kerana inilah kali pertama bagi saya lah, saya untuk menyaksikannya. Perasaan saya pada ketika itu amat takut jugalah kerana nervous lah. And then kami banyak pelajari daripada kereta-kereta yang pasukan lawan buat, dan saya juga Nah, sini jangan ternervous lah. Mana lagi tunggu berkereta ni. Pada akhirnya saya berasa alhamdulillah saya dapat mengatasi semua masalah-masalah tersebut dan alhamdulillah dapat mencapai tempat ketiga. Inilah generasi berwawasan. Jangan nervous lah kalau. Berbalik kepada diri sendiri, macam mana mengatasi perasaan takut dalam semasa
berada sana tu? Semasa berada di pertandingan tersebut, saya sentiasa berfikiran positif dan bagus. Sentiasa bersangka baik kerana segala yang terjadi itu semua ketentuan ilahi. Alhamdulillah. Jadinya macam Brunei yakin je. Dan juga dorongan dan sokongan dari pasukan, keluarga dan kawan-kawan di Brunei pada ketika itu adalah sangat penting bagi kami. Jadi, memberikan semangat lagi memberikan semangat lagi. Gimana dengan Nazura sendiri ini mengusirkan cerita masa di sana macam mana? Sama juga berasa gementar, nervous, takut kerana sama juga dengan Zafri, ini buat kali pertama saya mengikuti pertandingan ini. Jadi melihat kereta-kereta yang lain yang hebat design dia. Itu tapi baru design tu? Design and then itulah samalah juga. Tapi alhamdulillah dengan berkat doa dan sokongan orang ramai dan juga keluarga dan guru-guru yang berada di sana, alhamdulillah cukup membanggakanlah. Apa Indah, nyorang bukannya senang terpilih ni Jidot. Macam mana pemilihan untuk Miss kita ni terpilih untuk mewakili? Ya, saya sendiri pun sudah lama berbasikal tidak terpilih. Iyalah. Jadi macam mana pemilihannya ni? Pemilihannya tidak juga berapa ketat lah, kerana ia adalah segi daripada minat pada seorang individu itu untuk join pertandingan ini. Apakah kali mengikut bidang masing-masing ni? Itu ada juga dengan kriteria yang kami sediakan, di mana pihak UBD menyediakan beberapa kriteria untuk penuntut-penuntut untuk masuklah dalam itu. Seperti saya daripada Fakulti Sains, saya memenuhi kriteria mekanikal untuk membuat kereta ini. Okey. Dan barangkali macam mana bis kita pandangan bis kita lah, penyertaan bis kita menyumbang ke arah negara kita Brunei Darussalam dalam wawasan 2035 ini? Nazura barangkali. Setentunya ilmu dan pengalaman yang kami dapati dari pernyataan pertandingan ini menyumbang secara langsung kepada usaha memupuk generasi berwawasan ke arah wawasan 2035. Isu tenaga ini adalah isu paling penting di dunia dan lebih penting lagi bagi negara minyak dan gas seperti Brunei. Oleh itu, pemuda-pemudi Brunei haruslah peka tentang bagaimana kita akan mengatasi permasalahan penggunaan dan efisiensi tenaga, sama ada ia melalui keandaraan maupun penggunaan harian lain. Selain itu, ilmu dan kemahiran teknikal seperti kejuruteraan elektrikal dan mekanikal, reka bentuk, marketing, komunikasi dan sebagainya adalah semua kemahiran berguna di pasaran pekerjaan Brunei pada masa ini. InsyaAllah kita akan dapat melihat kereta buatan Brunei secara komersial di Jalan Raya Brunei suatu hari nanti. Amin. Dan ini akan menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara. Amin. Pastikan kenderaan itu menjamin keselamatan. Ya, itu yang penting ya. Jadi mungkin Didi ingin mengongsikan mengenai dengan penyataan SEMA ni di tahun depan. Jadi adakah ingin mencapai lagi sekurang-kurangnya kejayaan di masa akan datang ni? Khususnya tahun depan. Saranan bukan menyertai Shell SEMA ni untuk tahun depan. Apa yang ingin dicapai ni sebetulnya? Semua orang dalam pasukan kami mahu mencapai kejayaan. Jadi of course lah, mesti berjaya. Yes, tentunya memang baik untuk memenangi sesuatu. Tetapi yang lebih penting, kami mahu meningkatkan lagi prestasi pasukan Brunei dan memecahkan lagi rekod kami. Amin. Jangan dipecah sayang. Okey, baiklah. Barangkali katanya ada 3 minit saja lagi. Apa saranan bis kita? Dari Zafri dulu. Saranan saya kepada pelajar-pelajar dan pemuda-pemudi belia-belia di Brunei adalah untuk jikalau anda berminat untuk join pertandingan Shell Eco Marathon Asia ini, adalah untuk membuat kaji selidik yang dengan amat teliti dan mempersediakan segala persiapan yang patut dibuat, kerana kita tidak akan menyangka apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Kita pernah, bagi pengalaman saya pernah mengalami kesuntukan masa untuk menyiapkan kereta. Pada suatu ketika saya berasa takut saya tidak akan dapat menyiapkan kereta pada masa itu masa yang ditempatkan. Dan saranan saya adalah untuk bekerja keras dan tidak
berputus asa dengan apa-apa projek yang anda hadapi. Persiapkan dirilah. Persiapkan diri. Seperti itu dan seterusnya. Saya menyarankan kepada semua penuntut yang berminat, tidak kira apa aliran yang mereka ikuti, sama ada sains, sastra, bisnes dan sebagainya. Saulah cabaran ini. Sahutilah cabaran Syekh Eko Marathon yang seterusnya. Belum minum ni. InsyaAllah kami juga akan membuat beberapa roadshow dan pameran di masa yang terdekat. Jadi kami alu-alukan para penuntut untuk mengunjungi kami atau melayari laman web kami untuk mendapatkan maklumat. Dan dari Didi sendiri? Sama juga dengan Nazura. Kepada yang berminat, apa saja yang ada cabaran itu sahuti saja, and then kalau ada opportunity ambil saja, dan itu saja. Dari saya sentiasa berbekal Brunei Yakin. Dan sentiasa siap siaga ya. Itu penting. Artinya Brunei Yakin bukan untuk bola saja. Apa pertandingan itu penyuntik semangat Brunei Yakin. SEA Games kita ni menyertai Brunei Yakin. Asalkan wakil dari Brunei. Ya, itulah. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan. Semoga akan terus maju jaya khususnya dalam bidang ini, khususnya apa yang akan menanai, pasukan yang akan menanai nanti, karena kata ini mencapai pencapaian yang terbaik pada tahun ini dan mungkin akan datang akan lebih baik pencapaiannya. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi terima kasih semuanya sekali lagi. Assalamualaikum.